إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما dia imam bila kursi masjid tuan haji dan hajat muslimin muslimat rahimahullah hamidah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masih lagi kita diberi kesempatan untuk bersama-sama melihat program kaji dan juga mempelajari akhlak yang dituntut oleh Islam seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sekali dalam kitab Ruhul Muslim, akhlak bagi seorang Islam. Minggu dulu kita dah sebut dan kita dah lihat beberapa contoh. Ya. Contoh yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali tentang akhlak Nabi. Bagaimana Nabi seorang yang sangat lemah lembut. Ya, Nabi ini dengan sahabat, ya, dengan sesama Islam, ya, dengan orang yang lemah, Nabi sangat lemah lembut. Tetapi Nabi juga seorang yang keras, ya, seorang yang nampak digeruni oleh musuh-musuh Islam, ya, oleh kaum musyrikin, oleh orang kafir, ya. Tapi dari segi perwatakan Nabi ini lemah lembut, ya, lemah lembut dan juga sangat sopan santun. Bagaimana Nabi tidak membalas apa yang dibuat, sekiranya perkara itu menyakitkan diri Nabi, ya, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, ya. Kalau dalam bentuk individu, diri Nabi tidak balas. Tetapi apabila mengaitkan ataupun yang diburukkan ataupun yang dikasari itu ataupun yang dihina itu tidak Islam, maka Nabi akan bertindak. Baik, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzimu min syai'in illa syarahu. Lemah lembut adalah satu sifat yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Dan dengan lenyap sifat itu, maka akan lenyaplah keindahan itu. Macam mana Nabi nak galakkan kita ni bersikap lemah lembut, sampai Nabi bagi satu perumpamaan ataupun satu peringatan, ya. Nabi kata apa? Sifat lemah lembut ni kalau ada, itulah nampak keindahan pada diri seseorang. Orang yang sifat lemah lembut ni, dia tu dalam diri dia nampak cantiknya. Kalau hilanglah sifat lemah lembut ni, tak nampak dah cantik. Ya, tuan-tuan, kita ni dalam pergaulan kita seharian, ya, ada orang di kelas ke, memang macam tu, kasar sikit nampak, ya. Tapi kasar ni, dia kena bertempat. Dia bukan setiap masa, ya. Dengan anak, dengan isteri, kalau dalam keadaan yang biasa ataupun yang tidak, yang tidak menyalahi apa-apa, maka kenalah lemah lembut. Dengan jiran tetangga, lemah lembut. Dengan sahabat kita, kawan kita, lemah lembut, ya. Sesama kita, lemah lembut, ya. Walaupun kadang-kadang dalam diri kita ada rasa marah ataupun rasa tak
jaga, jangan dicurahkan ataupun diluahkan. Ya, itu dia. Sebab apa? Kalau kita ni tak ada sifat lemah lembut, Nabi kata tak ada dah, tak cantik dah diri kita. Kita ni berasa cantik. Kita rasa wah, diri kita ni betul semua. Ya, bagus saja. Tapi pandangan manusia lain dan juga pandangan Allah tak cantik. Sebab tak ada. Ya, jadi itu dia. Antara akhlak yang Nabi tekankan ialah kita ni kena sentiasa sifat lemah lembut. Sifat kita ni kena merendahkan diri kita ni daripada orang lain. Ya, rasa rendah diri. Maksudnya rendah diri maknanya kita tak rasa diri kita lebih utama, lebih hebat. Ya, walaupun kita ni ada sesuatu kedudukan yang lebih baik pada orang lain. Kalau ada kedudukan lebih baik, Nabi lebih tinggi kedudukan, mana orang boleh menandingi Nabi SAW? Ya, dia bukannya ketua setakat, ketua puak saja ataupun ketua kabilah saja. Nabi ni ketua umat. Umat ni maknanya satu dunia. Bukan untuk Arab saja, seluruh dunia. Jadi kalau nak kira kedudukan paling tinggi dia lah. Tak ada orang bercerita dia. Tak ada orang yang boleh menandingi ketinggian kedudukan Nabi SAW. Malahan kedudukannya lebih mulia di sisi Allah. Tapi adakah Nabi menunjukkan sifat sombong dia? Tak ada. Ya, tak ada. Kita baru sikit. Ya, baru pegang dia. Ya, baru pegang apa? Ketua gotong-royong. Tak buat kerja dah, semua orang yang menjari je. Tu. Semua tu je. Ya, sebab apa? Sebab kita rasa orang lain kena buat. Ya, maknanya, ya, begitulah. Ya, jangan rasa kita ni lebih. Siapa pun kita, di mana pun kedudukan kita. Ya, lepas tu kita tengok Nabi SAW. Ya, yang paling tinggi, yang paling apa, yang paling mulia kedudukan dia. Tak ada dia rasakan orang lain kena buat. Kita tengok dalam sejarah. Ya, bagaimana Nabi buktikan. Nabi ni bukan cakap dia. Kita ni cakap ni, saya cakap ni. Ya, buat belum tentu lagi, belum dapat dia buktikan. Ya, belum dapat nak buktikan. Tapi Nabi dia cakap, dia buktikan. Tengok contoh dalam sejarah, ya, dalam sirah Nabi macam mana dalam peristiwa perang Khandaq. Ya, ataupun dipanggil perang Ahzab. Apa dia? Yang para sahabat gali parit buat benteng. Ya, ketika musyrikin datang nak menyerang, sahabat kata, ya, bagi pandangan kita berkumpul bertahan dalam kota Madinah. Ya, seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi bagi jalan kepada Nabi. Salman ni bukan orang Arab, orang Parsi, bukan orang Ajam, orang luar, bukan Arab. Ya, Nabi terima. Okey, gali parit. Ketika itu musuh itu marah. Salman bagi cadangan, Nabi setuju, sahabat setuju, okey, kita gali parit. Adakah Nabi perhati dia? Jadi mandu. Ya, jadi mandu dia, cakap pinggang dia, tengok. Ya, tak, Nabi sendiri sama-sama pecahkan batu. Gali apa pasir tu ada bongkah batu. Ya, tak boleh nak alih, pecahkan. Nabi yang pecahkan. Tu. Ya. Kalaulah kita kata kita ni ketua lah kan. Tak payah dah buat ni. Ketua kena duduk tepi je. Ya. Tengok dia jauh je, tak bersiap dia. Ya. Kalau kita kalau kita tanya siap belum? Dah, okey. Tu. Tak, Nabi bukan begitu. Nabi sendiri yang tu. Malahan Nabi sendiri yang paling teruk bekerja. Ya, Nabi yang paling teruk bekerja. Bukan Nabi yang cuik-cuik rasmi je. Ya. Kita baca manusia letak betul kita bantu dah siap. Ya. Itu kita. Tapi Nabi tak. Segala ni Nabi selesaikan. Ya. Sampai selesai Nabi. Jadi itulah dia. Maknanya dalam keadaan begitu pun sifat Nabi ni sangat lemah lembut. Ya. Jadi macam itulah kita. Ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jabir telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda lagi. Dan dalam satu peringatan lagi Nabi sebut. Inna Allah Azza wa Jalla la yu'ta ala rizqi ma la yu'ta ala al-kharqi al-khamqi wa idza ahabba Allahu 'abdan a'tahu ar-rizqi ma min ahli baiti yuharrimuna rizqa illa harramu al-khaira kullahu rawahu at-Tibrani. Sesungguhnya Allah telah memberikan sesuatu atas dasar lemah lembut. Maknanya Nabi sebut Allah bagi kita ni 10 dunia kat kita ni rezeki ke sama ada
bahagia ke, dalam bentuk rasa tenang kita ni, segala-gala yang Allah beri kita ni, ya, dalam Allah beri kita ni atas sebab apa? Sebab sifat lemah lembut yang Allah itu, latif. Ya, antara sifat Allah itu al-latif, lemah lembut. Ya. Maknanya Allah, sebab Allah bagi? Sebab Allah lemah lembut. Kita tak solat pun Allah bagi. Ya? Tak ada pula orang yang solat, bila balik solat kan rezeki dia naik, kalau dia tambah duit dia. Tak ada. Orang tak solat lagi banyak rezeki dia. Yang kadang-kadang dia berniaga menjadi. Ya? Kita ni macam-macam cuba, tak apa menjadi. Ya? Sebab apa? Sebab sifat Allah ni lemah lembut. Allah tak zalim. Ya? Siapa saja hamba dia, taat ke, durhaka ke, patuh ke, ingkar ke, Allah bagi. Sebab Allah ni lemah lembut. Kita tak sampai macam tu. Ya? Kita ada gedegil ni, tak bagi dah. Ya? Kita mana-mana yang melawan ni, tak bagi dah. Ya? Degil je ataupun tak nak patuh dengan kita ke, tak bagi dah. Kalau kita ni ada sesuatu lah, ada kekuasaan untuk membahagikan sesuatu hasil lah, ya, pendapatan ke, ya, tak ada dah. Pekerja kita degil, buang dia. Ya? Ada orang bekerja dengan kita, tak datang kerja, kita buang dia. Ya? Sebab apa? Sebab kita tidak begitu. Tapi Allah tidak begitu. Allah ni, ya, kita buat ke, kita tak buat ke, ya, kita patuh ke, ya, kita taat ke, tak kira. Sebab Allah itu adalah bersifat lemah lembut. Ya? Dan Allah tidak akan memberi atas dasar keangkuhan. Bukan yang Allah beri itu sebab, ya, keangkuhan ataupun sebab nak kita ini memuji dia. Bukanlah Allah beri rezeki itu sebab nak suruh kita ni, ya, solat apa, melaksanakan arahan dia. Kita buat arahan itu tak untung apa pun Allah. Kan? Kita laksanakan solat tadi, maghrib tadi, tak ada apa untung pada Allah. Adakah Allah tu dapat keuntungan? Adakah Allah tu menjadi semakin hebat kekuasaan dia? Tak ada. Ya? Tetapi siapa yang untung? Kita lah yang buat tu untung. Sebab apa? Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ya? Jadi bukan sebab begitu. Tapi sebab apa tadi? Sebab Allah tu lemah lembut. Apabila Allah mencintai hamba, ya, apabila Allah ni suka ataupun sayang kat kita, apabila Allah ni pandang dengan pandangan rahmat kat kita, maka dia akan memberinya sifat lemah lembut. Ya. Kalau kita ni orang yang taat, kalau kita ni orang yang ni takwa, kalaulah kita ni orang yang menjaga akhlak dan Allah pandang tinggi pada kita, pandang mulia kat kita, maka Allah akan kurniakan kita ni dengan sifat lemah lembut. Ya. Asal ada orang asal keras, ganas. Tapi apabila dia berubah ketaatannya, Allah beri sifat lemah lembut. Contohnya siapa? Ya, contohnya, ya, dalam sejarah Islam bagaimana Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab, asal dia keras sangat. Ya, kita pernah sebut bagaimana watak dia. Orang yang sangat keras, orang tak berani dengan dia. Ya, kerja dia, ya, salah sikit cakap pedang dia. Ya, mencakap pedang dia, siapa berani ya? Tu dia. Tak berani orang dia, kasar dia. Ya, asal dia. Sehingga kan Nabi berdoa supaya Allah kuatkan Islam ni dengan Umar. Ya, kuatkan Islam sebab dia orang yang keras, kadang-kadang perlu. Ya, perlu sebab untuk menakutkan musuh. Asalnya begitu. Tetapi apabila dia menerima Islam, dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Tengok macam mana lemah lembutnya dia. Begitu lemah lembutnya dia. Ya, sehingga kan dia diukur oleh rakyatnya. Dia tak melawan. Dia tidak melatah ataupun tidak membalas. Ya, sebab apa? Sebab Allah telah memandang dengan pandangan rahmat, pandangan sayang kepada dia. Begitulah kita. Ya, tuan-tuan, kalau kita rasa kita ni masih belum dapat ubah sifat lemah keras kita ni, sifat kasar kita ni, tak jadi lemah lembut, kita kena ingat bahawa kita ni masih lagi gagal mendapat pandangan kasih sayang Allah. Mungkin kita tak dapat. Ya, kalau kita ni masih daripada muda sampai dah tua ni, bengis dia tak hilang lagi, kena ingat tu. Ya, kena ingat, jangan anggap tu sebagai satu kebiasaan. Jangan anggap
diberi pandangan kasih sayang oleh Allah. Bukti kita. Malamnya kita, kalaulah kita meninggal dunia, macam itu juga gagam dia. Ya, tidak ada perubahan. Ya, sedangkan kena, ya, begitu. Maknanya, ya, nak sebut bahawa lemah lembut ini sangat penting. Keluarga yang tidak mempunyai sifat ini, maka Allah akan menjauhinya sifat lemah lembut. Ya, maknanya Nabi sebut juga, ya, ma min ahli baitin yuharrimuna rifqa illa haram al-khaira kullahu. Mana-mana keluarga yang dalam kehidupan keluarga itu tak ada sifat lemah lembut. Keluarga kasar kata, ya, mak kerja menengking dia, ayah kerja menempah dia, ya, anak apa sama naik, sama ganas ni. Keluarga yang tidak ada lemah lembut ni, maka Allah tidak pandang, Allah tidak akan beri lemah lembut Allah kepada dia, pada keluarga ini. Hal buah keluarga kehidupan tidak baik, ya. Allah, kita minta, ya, bagi keluarga kita lah, bukan tergolong dalam orang yang disebut Nabi seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Ya. Sahabat tanya Aisyah kata, kat rumah ni Nabi buat apa? Ketika Nabi balik ke rumah kan, macam kita lah, balik ke rumah. Kat rumah buat apa kita? Kalau lah orang tanya rumah kita, ya, orang tanya, suami buat apa rumah? Apa agaknya rumah dia jawab? Ya? Tak ada apa, terlentang lagi dia. Ya? Terlentang, ya? Tengok TV, tengok Facebook, dia kata kan? Itulah kita lah. Aisyah ni, orang tanya dia. Ya? Sampai tahap macam tu. Kalau lah isteri tu, ya, kalau lah suami tu buat benda-benda yang ni, isteri lupa jawab, parah juga kita ni. Kan? Apa jawab Aisyah? Aisyah jawab, Nabi kalau kat rumah, dia kerja bantu saya ke? Bantu. Ya? Apa kerja rumah yang Nabi bantu? Kita bantu tak bawa rumah, kat rumah, kerja rumah ni. Basuh pinggan, masuk tak? Contohlah, basuh pinggan. Tempat makan. Satu keluarga punya basuh pinggan. Basuh tak? Tak ada dah kita kan? Tak basuh lah, saya tak basuh. Saya bak tu saya kalah. Saya bak basuh pinggan ni memang tak boleh. Bak menyapu, bak bersih apa semua saya boleh buat. Tapi bak basuh pinggan dia tak tahu. Orang rumah pun tak percaya sama basuh pinggan sebab tak bersih. Ya? Jadi Nabi begitu. Ya, Nabi ni Aisyah kata, kalau kat rumah dia akan bantu. Ya? Bukan kata dia tunggu dihidangkan saja. Bukan kata dah siap panggil makan. Tak ada. Nabi bantu. Ya? Segala kerja rumah tu dibantu. Ya? Kita kalau tuan-tuan kat taman ni kan, segala ni, ya, tengoklah, ya, tengok ada dia jemur kain. Orang kita dah lupit, kita dah ni kan. Kena pergi kontrol saja kan. Tapi Nabi begitu. Ya, ada dia nak tunjuk bahawa Nabi SAW ni, dia bukan rasa diri dia, walaupun sebagai suami, perlu dimuliakan isteri sepenuhnya. Bukan dia suami, isteri kena buat hikmat. Hikmat isteri kepada suami kena TikTok, kena apa, cantik, tak ada. Ya, malahan Nabi yang membantu segala urusan. Ya. Dan apabila masuk waktu solat, Nabi dah pergi ambil wuduk dan pergi solat. Itu dia. Ya, Nabi masa, ya, waktu solat pergi masjid solat, balik masjid bantu apa yang perlu. Dan kita kalau ada dekat rumah, bukan dia buat kerja 24 jam. Ya, bukan pada bangun tidur tu, semua kerja banyak. Tetapi ada waktu-waktunya yang diperlukan bantuan seorang suami bantu. Bantu. Takkanlah kita nak biarkan isteri ni mental lampu terbakar, isteri juga. Tak ada suami. Itu biasalah, memang kita suami tu takkan bagi kat isteri kan. Tapi yang lain-lain pun begitu. Ya. Bagi begitulah, ya, begitu kehidupan Nabi SAW seperti mana yang diceritakan oleh isteri. Dalam riwayat lain, Abdullah Al-Haris meriwayatkan bahawa beliau tidak pernah melihat orang yang sentiasa senyum. Seorang sahabat nama Abdullah bin Al-Haris, dia kata bahawa dia tak pernah tengok seorang yang sentiasa senyum dia selain daripada Nabi SAW. Ya, Nabi ni macam mana keadaan dia? Dalam keadaan berduka ataupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan rasa stres, Nabi sentiasa senyum. Kita orang kata apa? Mudi. Ikut
Muat senyum, muat baik, sengih je. Tapi kalau muat tak baik hari tu, mencuka kita. Orang tegur pun marah. Orang rumah tegur pun marah. Tapi sahabat kata, tak ada orang yang sentiasa senyum. Bukan kata Nabi tak pernah sedih. Bukan kata Nabi ni kehidupan dia bahagia sentiasa. Walaupun Nabi ni kekasih Allah, tapi dia yang paling banyak diduga. Nabi yang paling banyak diduga. Nabi diduga dengan kesedihan. Kita sedih kita tak macam kesedihan Nabi tadi. Dulu saya sebut macam mana Nabi kan, anak-anak lelaki dia semua meninggal masa kecil. Anak orang Arab zaman tu pandang mulia orang seseorang tu, dia ada anak lelaki. Tapi Nabi anak lelaki lahir besar dia meninggal. Hingga akhirnya anak bongsu dia Ibrahim, kan? Ibrahim umur dalam setahun lebih, tengah-tengah elok dan sedap buat buah-buah ni, meninggal. Allah ambil nyawa. Menangis Nabi. Bukan kata Nabi tak sedih. Dipuji begitu menangis Nabi sebab sedih. Kita tak sampai tahap tu. Kita kalau meninggal banyak mungkin seorang, mungkin adalah seorang. Tapi Nabi ni anak lelaki semua. Waktu sedihnya ada, tetapi sepanjang masa ataupun kebanyakan keadaan apabila berjumpa dengan sesiapa pun, Nabi akan ukirkan senyuman, tunjukkan senyum. Kita tidak membiasakan diri. Kita tidak membiasakan diri. Kadang-kadang kita bukan tak nak pasang muka. Kita bukan nak kata kita ni sombong, tak. Tapi sebab kita tidak membiasakan diri kita ni dengan senyuman, menyebabkan kadang-kadang bila kita berselisih dengan sahabat, tak perasan kita selisih dengan dia, ketika itu kita pasang muka. Sebab apa? Kita tidak membiasakan dengan senyuman. Tapi kalau kita sentiasa dalam keadaan senyum, maka bila-bila masa pun kita akan sentiasa tersenyum. Tapi janganlah pula orang meninggal dunia anak apa semua kita senyum dekat dia. Situasi lah, tunjukkan simpati. Tetapi nak sebut, sahabat nak tersebut bahawa kalau jumpa Nabi tak pernah Nabi pasang muka, tak pernah Nabi tunjuk rasa tak senang. Nabi akan sentiasa tersenyum. Siapa pun sahabat ini, siapa pun sahabat, sahabat yang hebat ataupun sahabat daripada kalangan hamba, sahabat Nabi daripada hamba, bila dia rabah daripada hamba, tetapi Nabi tidak pernah kedudukan siapa saja, maka Nabi akan senyum. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik akhlak. Anas nak cerita Nabi ni akhlak dia bagus sangat. Jadi sahabat-sahabat Anas bin Malik ni sahabat yang dapat, yang membesar dengan Nabi. Dia antara dia disebut sebagai antara peranan dia adalah penulis wahyu. Anas bin Malik turun saja ayat Al-Quran, Nabi baca dia catat, dia tulis. Tak adalah dalam buku zaman tu. Di mana-mana saja, kebanyakannya pada pelepah kurma, pelepah tamar itu dicatat, simpan pelepah. Tulis dengan lidi dia ataupun dengan apa yang tajam. Anas kata, Nabi ni akhlaknya baik. Pernah Anas cerita, dia kata Anas ni dia ada seorang adik bernama Abu Umair. Adik Anas ni, adik dia yang kecil, adik dia yang dalam usia kanak-kanak. Abu Umair ni dia ada burung. Dia boleh burung. Boleh burung. Burung apa lah, burung serindik ke, burung-burung yang dipelihara lah. Tak tahu lah pula kalau burung gagak ke pelihara. Tak adalah kan. Ini burung-burung yang dibuat main oleh kanak-kanak. Burung ni yang nama burung tu Nubai. Ada nama lagi tu. Ada cerita. Burung ni sakit. Burung ni sakit. Bila burung sakit, kanak-kanak itulah mainan dia, sedih dia. Budak-budak ada mainan binatang peliharaan dia. Budak-budak ni emosi dia lagi ni lah, lagi apa, tersentuh. Budak-budak. Kalau kita yang dewasa ni mungkin tak ada apa. Tapi anak-anak ni, dia kalau ada binatang yang dia sayang ni, sentuh dia. Anak saya, dia suka kucing, anak saya. Tapi kucing dengan dia tak pernah tahan. Paling lama 2 tahun. Kucing. Sama ada mati atau hilang. Banyak hilang. Kucing ni kalau dia belum jaga, memang jaga sungguh-sungguh. Kucing ni kalau kita jaga dia elok, cantik dia ni. Tak ada selekehnya.
ni ada belum sakit. Sedih budak ni. Dia sedih budak ni. Jadi apa Nabi bila jumpa dengan adik Anas ni, bila Nabi pergi ke adik dia ni dengan dia sedih ni, Nabi usap kepala. Maknanya Nabi tenangkan budak ni. Ya, Nabi usap, Nabi cakap dengan perkataan yang baik-baik. Dengan perkataan yang baik. Nabi menghiburkan hati anak-anak. Macam tu. Kita tak ada. Lagu kucing. Carilah nanti bila lahir kucing. Sebab kita tidak menyentuh emosi dia. Ya? Dia boleh kata boleh beli lain, tapi dia dengan kucing tu perasaannya berbeza. Ya? Baik. Dia satu dah dia, kucing tu mudah hilang tapi mudah dapat. Hilang kucing, dapat kucing lain pula. Kucingnya datang-datang. Ya? Itu dia. Ya? Baik, Rasulullah SAW seorang dermawan. Ya? Nabi juga seorang yang pemurah. Ya? Nabi ni, pemurahnya Nabi ni, tak ada siapa yang boleh tandingi. Ya? Nabi ni, pemurah Nabi ni, bukan setakat pemurah tu bagi bagi siapa yang perlu bagi itu saja. Nabi bagi ni sampai memuaskan hati orang yang terima. Maksudnya Nabi bagi orang yang terima tu seronok dapat. Ya? Kita boleh sampai tak tahap macam tu. Orang datang minta, kita bagi. Kita bagi, tapi yang nilai paling kecil dalam poket kita. Itulah kita bagi. Tapi Nabi ni, kalau orang dapat dari Nabi, seronok sangat sebab puas hati. Ya? Kita tengok. Baginda berani dalam membeli kebenaran. Antara sifat Nabi ni, dia Nabi seorang yang walaupun tadi lemah lembut, tapi Nabi ni juga seorang yang sangat tegas dalam kebenaran. Seorang yang adil, tidak pernah memutuskan sesuatu secara zalim. Ya, Nabi tak pernah buat keputusan menzalimi satu pihak yang lain. Ya, semuanya dalam bentuk yang memuaskan mana-mana pihak. Sebab tu Nabi ni antara sifat wajib para rasul ni, ya. Sifat wajib para rasul ada 4 kan? Siddiq, tabligh, fatalah, okey. Amanah. Fatalah, bijak. Ya. Antara sifat ni. Maknanya Nabi dalam membuat keputusan itu tak ada yang akan rasa dia dizalimi ataupun dipinggirkan. Apa yang telah Nabi lakukan dipercayai serta tidak pernah berdusta. Nabi ni tak pernah berdusta, nak bercakap tu walaupun benda yang menghiburkan hati tidak pernah berdusta. Ya. Nabi kita ni kadang-kadang kalau kita nak menghiburkan yang orang, nak supaya orang tu jadi cool balik ataupun jadi tenang balik, kita cakap sesuatu yang melampau daripada kita lah. Ya. Contoh kan, kadang-kadang kan, kita ziarah orang meninggal. Kan? Kita ziarah orang meninggal. Jadi itu satu benda yang Nabi pesan. Jadi kita ziarah orang meninggal, kadang-kadang kita nak cakap dengan ahli keluarga dia ni, ya, nak menghiburkan hati. Kan? Kita nak hiburkan hati supaya dia hilang rasa sedih, nak rasa sedih. Contohlah seorang kawan kita, yang sama sebaya kita kan, meninggal keluarga dia meninggal. Ya. Katalah meninggal aksiden lah. Aksiden motor apa. Ya. Kita pun pergi. Jumpa keluarga dia kata apa? Dengan bimbang lah. Masuk surga dah dia ni. Ya. Masuk surga dah dia ni. Ya. Sebab apa kita masuk surga? Sebab dia baik. Cakap semua anak ni saya nampak baik, akhlak dia baik kan, cakap terus sopan santun kan. Dia dah ada surga ni. Nabi tak pernah akan kita cakap sesuatu yang bukan dalam pengetahuan kita. Macam mana kita tahu masuk surga? Kita kenal dari segi luaran, kan? Kita kenal dia dari segi luaran. Luar kita nampak begitu, tetapi sebaliknya macam mana? Jadi maknanya kalau kita nak cakap, insya-Allah tempat yang baik, insya-Allah dalam keadaan kebaikan, tak apa. Tapi kalau kita dah sebut sendiri anak yang masuk surga, kita ni mendahului daripada apa yang Allah takdirkan. Tapi itu tak boleh. Walaupun dengan tujuan apa, nak menghiburkan hati. Ya, itu di antara contoh. Tapi Nabi kalau cakap tidak berbohong. Nabi kalau kata sahabat ni adalah apa ni ahli surga memang betul sebab itu Nabi. Beza dengan kita bukan. Kita tak tahu Nabi
kiamat itu memang confirm itu syurga. Bukan kata Nabi nak meletakkan nanti, sebab Nabi ni apa yang dikatakan adalah benar, sidik, benar, tak ada perkataan dia yang salah. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, biasa kita baca. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Nabi SAW itu, pada diri Rasulullah itu, contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Nak jadi orang baik, kena tengok akhlak Nabi. Sebab kita baca ni, patut dalam kitab disebut satu-satu akhlak Nabi. Kalau kita boleh ikutlah yang itu, maknanya kita ni orang yang terbaik. Sebab kita ikut orang yang terbaik. Kita ikut akhlak orang yang terbaik, maka kita jadilah orang yang terbaik. Kalau kita tak ikut akhlak orang yang terbaik, macam mana kita nak kata kita akhlak yang baik? Sebab itu contoh tadi, bagaimana Nabi, lemah lembutnya Nabi, bagaimana Nabi dengan sahabat, dengan isteri, dengan keluarga, bagaimana. Jadi inilah ikutan yang insya-Allah yang kita patut ikuti, yang patut kita teruskan, kita sama-sama ikuti sebagai panduan untuk kita lah. Tak lama dah, kita beberapa masa dari kita ni yang ada, yang kita boleh contohi dan juga yang kita ada peluang untuk ikut Nabi SAW. Wallahu a'lam. Isyak dah masuk, cukuplah sekadar antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan walaupun mungkin ada sedikit saja, tetapi ada impak dia, ada kesannya dalam kehidupan kita bersama, insya-Allah. Mohon maaf mungkin ada salah silap pada malam ini.